semua orang kenal apa itu KFC. KFC ini kelas, dalam moral, dia tak jadi makanan. Dia hanya jadi makanan bila kamu pergi kedai. Pergi ke kedai dia lah. Dalam moral ni, dia membantu kamu dapat markah. Memang tak mengenyangkan perut kamu pun. Tapi dia bantu buat huraian. Okay. Sekarang kita tengok apa itu KFC lah. Nak juga cikgu tunjuk gambar makanan dengan kamu tengah hari ni kan. Biarlah kita sama-sama tengok yang rangup-rangup itu supaya kamu ingat. Okey, KFC ini kelas. KFC ni dia adalah kesan. Kesan ni dia boleh guna perkataan implikasi. Dia boleh guna perkataan impak. Dia boleh guna perkataan akibat. Kalau lepas tu F tu kita ada faktor. Faktor ni adalah maksud dia punca. Mengapa sesuatu itu berlaku? Kenapa? Dan C itu adalah cara. Cara, langkah, tindakan, tanggungjawab, peranan semua boleh masuk dalam cara. Okey. Saya ulang, KFC ini adalah kesan, faktor, cara. KFC. Okey, kita pergi kepada seterusnya adalah kita ada, okey, bagaimana KFC ini dia membantu dalam soalan struktur, bukan bagi kita sendawa pun, bagi kita idea saja. Okey. Langkah penting yang pertama adalah untuk menjawab soalan pendidikan moral. Yang pertama kelas, kamu dapat soalan tu, kamu jangan membabi buta terus jawab saja, tidak. Kamu kena baca situasi dan soalan itu dengan teliti. Dia punya soalan boleh keluar dalam gambar raja, boleh keluar dalam iklan, boleh keluar kempen, boleh keluar dialog, dia boleh keluar petikan. Jadi kamu kena bacalah situasi itu. Kalau gambar jangan kamu tenung sampai tembus kertas kamu tu, tidak. Kamu tengok betul-betul tu apa yang berlaku dekat petikan itu. Lepas tu kamu tandakan kehendak soalan. Bagaimana guna tanda? Tanda ni bukannya kamu kamu bulatkan kalau boleh. Kamu tanda, kamu garis. Kamu boleh conteng sebenarnya kelas kertas tu. Kalau cikgu kamu marah, kamu kata siapa suruh conteng? Saya suruh conteng. Tapi janganlah kamu conteng macam conteng budak-budak 10 tahun, bukan budak-budak belum sekolah tu. Kamu conteng, kamu bulat dekat soalan tu. Bukannya sukati-sukati letak apa-apa tanda. Seterusnya bulatkan peruntukan markah. Berapa peruntukan markah? 2 markah, 3 markah. Kalau 3 markah, 3 jawapan. Kalau 4 markah, 4. Ataupun tengok ada huraian dan sebagainya. Ini adalah langkah dia. Bukannya, saya memang suka guna gambar tangga ni sebab saya tak nak pelajar saya silap langkah. Silap langkah kamu jatuh. Takkan jatuh naik atas, jatuh turun bawah sakit. Macam kamu juga jawab soalan. Kalau tak dapat markah bagus, memang sakit tak dapat masuk IPTN, nanti tak lulus moral. Okey, seterusnya. Bentuk soalan struktur ni dia boleh bertanyakan penerangan nilai, sama ada dia cuma nak minta kamu senaraikan nilai saja, sama ada 2 markah, kadang-kadang boleh jadi 3 markah. Okey, lepas tu nilai tambah huraian pun sama, 1 nilai, 1 markah untuk nilai, 1 markah untuk huraian. Dan kita juga ada soalan yang bertanyakan dia nak kamu nilai. Sudah minta nilai, minta lagi huraian. Sudah bagi paha, minta lagi betis. Macam itulah dia nak bagi kamu bagi jawapan. Ada juga huraian lanjutan. Tapi dia 2 markah. Kenapa dia jadi 2 markah walaupun kita bagi 3? Sebab dia nak huraian lanjutan ni membantu pada huraian yang diberikan. Tapi tengoklah kadang-kadang dia bagi 3 juga. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana cara tulis nilai? Inilah muka pelajar saya kalau jawab exam, selalu melopong kalau tak tahu. Memang semua kipas tembus, dinding tembus, hujung-hujung dia beri peta atas meja. Kalau dia tak tahu macam mana cara tulis huraian. Jadi saya harap muka-muka pelajar selepas ni tak ada macam dalam bilik exam. Semua sudah jadi pandai. Okey. Jadi saya kata dengan pelajar saya, untuk mengelakkan daripada muka kamu melopong macam tu, kamu gunakan pertanyaan. Ini question mark. Bahasa kampung saya panggil question mark. Kalau bahasa kamu panggil tanda soal. Mengapa? Kalau orang tanya kamu kenapa, kamu takkan jawab perkataan lain. Mesti kamu guna perkataan kerana.
Kamu guna perkataan sebab. Mengapa kamu menangis? Takkan kamu kata saya baru mandi tadi. Betul tak? Itu tidak betul lah. Kalau mengapa mesti jawab dengan perkataan kerana. Mengapa kamu kena jawab dengan sebab. Mengapa kita perlu membaca supaya kita boleh menambahkan ilmu pengetahuan. Mengapa kamu menggunakan pakaian seragam ke sekolah agar semua nampak seragam lah supaya mematuhi kerana saya ingin mematuhi peraturan sekolah. Okey, kalau dia lepas tu kalau kamu tak ada idea nak buat mengapa pula. Okey, bagaimana? Kalau bagaimana? Okey, bagaimana kamu sekolah? Bagaimana kamu turun ke sekolah pada hari ini dengan untuk menunjukkan langkah kamu guna dengan untuk contohnya misalnya seperti ini adalah perkataan-perkataan magic class. Dia memang macam magic word untuk kamu membuat huraian. Dia boleh bantu kamu untuk dapat huraian lanjutan. Sebab soalan untuk penerangan nilai, dia tidak minta pelajar gunakan kata kunci lagi. Kata kunci itu kamu boleh tukar perkataan kata kunci itu yang seerti dengannya. Yang seerti dengannya. Tak apa, nanti kita cuba. Okay, so ini adalah magic wordnya. Bagaimana, bagaimana cara tulis huraian dan alasan? Tengok muka lelaki ni. Inilah dia takkan melopong lagi. Dia akan guna kamu guna pertanyaan mengapa, kerana, sebab, supaya, agar. Okey? Baik, seterusnya kita tengok. Mari kita cuba teknik ni. Saya tak ajak kamu berlumba tapi inilah dia supaya kamu rasa betul-betul bersemangat tengok gambar yang saya sediakan ini. Okey. Ini adalah satu kenyataan lah. Kalau kamu masih ingat dalam tingkatan 4 kita ada unit yang kedua itu iaitu unit yang ketiga iaitu prinsip keprihatinan dan keadilan itu. Okey, saya nak minta tolong seorang untuk bacakan saya punya situasi ni. Cantik situasi ni, sangat menarik cerita dia. Seorang tolong baca. Siapa-siapa saja sukarela. Tapi saya tak nak cikgu baca lah, saya nak pelajar baca. Okay, seorang baca. Siapa yang ada di sini ni? Siapa saja. Baca saja. Jawapan kita akan bincang sama-sama. Abigail, baca Abigail. Okay, Abigail baca. Karseng ialah seorang remaja berusia 16 tahun. Dia tinggal bersama bapaknya yang bekerja sebagai seorang penjajah. Ibunya telah meninggal dunia semasa Karseng berusia 5 tahun. Pada suatu hari, bapa Karseng jatuh sakit dan terlantar di rumah hampir sebulan. Karseng telah pergi ke sebuah farmasi untuk membeli obat yang diperlukan oleh bapaknya. Disebabkan uangnya tidak mencukupi, Karseng bertindak mencuri obat di farmasi. Dia ditangkap oleh seorang pekerja di kedai farmasi tersebut. Berdasarkan prinsip keprihatinan, jelaskan 3 nilai universal yang patut diamalkan oleh pemilik farmasi. Okey, terima kasih Abigail. Okey, atas bacaan itu tadi. Okey, baik. Ini adalah satu situasi di mana seorang pelajar ni dia Karseng berusia 16 tahun, lebih kurang sebaya kamu. Dia tinggal bersama dengan bapaknya. Jadi kamu bayangkanlah, Karseng ni sama usia dengan kamu, apa yang kamu alami, usia apa, cabaran lebih kurang sama macam apa yang kamu alami sekarang. Cuma dia tinggal bersama bapanya yang bekerja sebagai seorang penjajah. Seorang penjajah ni maksudnya peniaga. Kita tak tahu peniaga buah ke, peniaga sayur-sayuran ke, yang penting dia adalah penjajah. Dan ibunya meninggal dunia. Macam tu cara kamu masa kamu baca soalan nanti. Lepas tu kamu bayangkanlah, tak perlu tutup mata nanti. Tutup mata pun boleh lah, tapi takut nanti kamu tertidur pula. Jadi kamu imagine, tiba-tiba ibunya meninggal dunia semasa Karseng berusia 5 tahun. Jadi kamu bayangkan umur 5 tahun telah
diuji dengan satu cubaan yang amat berat. Lepas tu pada satu hari pula Bapak Kasim ni jatuh sakit dan terlantar di rumah hampir sebulan. Jadi dia pun, Kasim ni pun pergilah ke sebuah farmasi untuk beli ubat yang diperlukan oleh bapanya. Jadi kamu imagine Kasim ni pergi ke kedai farmasi. Lepas tu disebabkan wang yang tidak cukup, kamu imagine lah dia pergi buka lah dompet dia tu tak cukup. Kasim bertindak mencuri ubat di farmasi. Dia ditangkap oleh seorang pekerja di kedai farmasi tersebut. Hari itu memang tidak baik untuk dia. Memang hari yang sangat malang. Jadi soalan tanya, berdasarkan prinsip keprihatinan, okey, ulang kaji sikit. Kalau kamu ingat prinsip keprihatinan ni dia lebih kepada berperi kemanusiaan. Prinsip keadilan dia lebih kepada asal kamu buat salah, kamu kena hukum. Apa jua situasi kalau kamu buat salah, kalau itu namanya adalah salah, kamu memang akan dihukum. Itu prinsip keadilan. Tapi kali ini dia tanya prinsip keprihatinan. Okay? Jadi dekat sini dia gunakan perkataan jelaskan. 3 nilai universal yang patut diamalkan oleh pemilik farmasi. Dia tanya apa yang pemilik farmasi itu kena amalkanlah, maksudnya apa nilai dia. Okay? Dia letakkan 1, 2, 3 Roman seperti ini dan peruntukan markahnya adalah 3 markah. Macam yang saya kata tadi. Okay, kamu dah teliti. Okay, step 1 baca dengan teliti. Step yang kedua adalah kamu kena tengok kehendak soalan. Dia nak 3 nilai universal. Kamu tandakan, gariskan macam tu. Lepas tu bulatkan 3 markah. Okay. Kelas, saya selalu pesan dengan pelajar saya selalu kongsi dengan mereka. Kalau kamu jadi over sikit dalam jawab exam ni. Over maksud saya, kalau dia minta 3 bagi 4, dia minta 2 bagi 3, dia minta 3 bagi 4, dia minta 3 bagi dia minta 4 bagi 5. Tapi cikgu tak ada space lah nak tulis jawapan, boleh saja kamu wujudkan sebenarnya. Okey, contohnya kamu wujudkan sahaja sekejap. Okey, contohnya macam ni. Kamu sebenarnya boleh wujudkan saja dia punya Roman itu. Okey. Tapi cikgu, student saya selalu pandai-pandai. Student saya ni jawab memang selalu banyak jawapan. Okey, tapi cikgu saya nak tambah jawapan dekat sini. Saya nak tambah jawapan. Ada 5 jawapan saya nak tambah cikgu tapi tak ada ruang. Okey, sebenarnya kamu boleh tambah yang seterusnya Roman. Ataupun kalau kamu tak tahu nak tulis selepas 3 yang menggunakan I ni kamu tak tahu, kamu tulis saja jawapan dekat bawah tu kelas. Boleh saja. Saya tukar nombor. Kamu boleh saja tukar dia punya macam ni. Kamu boleh letak saja, tambah saja dekat sini yang keempat. Tak tahu tulis huruf ini, tulislah saja kamu tulis nombor 4 macam tu. Dia memang tahu. Okey, berdasarkan prinsip keprihatinan, jelaskan 3 nilai universal yang patut diamalkan oleh pemilik farmasi. Jadi, kamu imagine kamu sekarang ni tengah jawab soalan kan. Okey, caranya adalah kamu gariskan. Okey, dia minta 3 nilai universal. Mana peruntukan markah tadi? Saya lupa nak snap. Okey. Dekat bawah ni tadi ada dia tulis dekat sana 3 markah. Okey. Jadi kamu bolehlah bulatkan peruntukan markah tersebut. Dia nak 3 markah. Okey. Jadi sekarang saya nak uji kamu. Agak-agak apa nilai yang sesuai yang patut diamalkan oleh pemilik farmasi? Ini kamu tengok pemilik farmasi. Ini. Yang bukan diamalkan oleh Kaseng. Sebab itu pentingnya apabila kamu baca soalan itu, kamu gunakan pensel kamu untuk tandakan jawapan itu. Dekat sini, buat tanda-tanda macam ni. Okay? So, apa nilai yang pertama yang pemilik farmasi ini kena amalkan, Kas? Pada pendapat kamu? Kita kongsi jawapan hari ni. Tak apa, salah pun tak apa. Belum ada rekod lagi kami guru-guru ni pergi makan budak yang buat salah. Cuba dulu. Apa nilai dia? Kamu cuba sebutkan. Kerjasama. Okey, kita tuliskan dulu. Okey, kita ada yang diberikan dulu kerjasama. Lepas tu saya ada tengok seorang pelajar bagi baik hati. Lagi? Kasih sayang. Okey, sekejap. Saya
Baik hati. Okey, jadi kamu tulislah pun jawapan kamu seperti ini. Satu lagi tadi apa? Sekejap. Satu lagi jawapan rakan kita adalah kasih sayang. Okey. Kasih sayang. Mana tadi? Okey. Kasih sayang. Lepas tu kamu rasa macam tak puas hati lah. Saya nak tambah lagi lah jawapan saya. Agak-agak nilai apa lagi kita boleh tambah dekat bawah ni? Nilai apa lagi, kelas? Rational. Okey. Rational. Okey. Jadi kamu dah pun jawab soalan. Kamu letak 3 dan 4 macam ni. Sebenarnya kelas kamu akan rasa lega apabila kamu boleh bagi lebih daripada kehendak soalan. Kamu melepaskan kertas soalan kamu tu dalam satu kelegaan yang sangat lega apabila kamu boleh backup jawapan kamu. Itu sebenarnya. Saya selalu pesan dengan pelajar saya, biarlah kalau kamu hantar kertas soalan tu dengan saya dalam keadaan yang sangat berpuas hati. Jangan nanti kalau kamu dah lepaskan kertas itu, kamu rasa macam, saya lupa satu nilai lagi, saya lupa satu nilai lagi. Saya tak nak pelajar saya rasa serba salah bila hantar kertas exam. Baik. Jadi sekarang kita situasi macam penyemak lah. Tadi kamu dah jadi pelajar. Okey. Sekarang kita cuba. Okey, jadi penyemak akan dia akan cek lah nilai yang sesuai. Okey, jelaskan 3 nilai. Kamu jangan takut tengok perkataan jelaskan ini. Sebenarnya dia selalu guna kata jelaskan ini adalah untuk yang memerlukan huraian. Tapi ada juga soalan macam ni lah. Dia tak perlukan huraian sebenarnya sebab dia ada letak 3 Roman, 3 markah. Okey. Jadi pemeriksa tu akan tengok okey kerjasama. Okey. Dia akan tandakan jawapan kamu okey ini betul. Bukan. Semakan untuk nilai bagi pemeriksa adalah dia akan letak tanda ombak-ombak, dia akan letak N1. Sebab dalam pendidikan moral dia tak ada semakan betul, dia tak ada guna semakan yang inilah, dia guna simbol-simbol semakan yang tersendiri. Okey. Nilai yang kedua, okey, pemilih afirmasi itu sepatutnya baik hati. Okey, jawapan tepat N1. Lepas tu betul, pemilik afirmasi itu kenalah timbul perasaan kasih sayang apabila mengetahui situasi yang kasih ini hadapi. Okey, N1. Dan akhir sekali rational. Rational ini pun betul juga. Mungkin selepas mereka pemilik farmasi tu dia berbincang dengan kaseng, okey, walaupun aku tak boleh bagi free, boleh bayar ansur-ansur dan sebagainya, mereka mempertimbangkan situasi kaseng itu. Jadi jawapan ini pun betul. Okey. Dia akan ditanda sebagai maximum N. Sebab jawapan ini lebih daripada yang sepatutnya. Jadi jawapan seperti ini dapatlah pelajar 4 bukan, sorry. Bukan dapat 4 markah. 4 markah betul itu kamu tetap dapat markah 3. Kamu tetap dapat markah 3 sebab peruntukan markahnya hanya 3. Jadi begitulah cara jawab soalan struktur menggunakan langkah yang saya bagi tadi. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, kita dah jawab pun soalan yang ini. Kita dah dapat 3 markah dekat situ. Okey, seterusnya. Yang ini. Abigail, boleh kamu tolong pilih seorang rakan kamu untuk baca situasi yang kedua? Abigail dah baca tadi, sekarang kita bagi kuasa kepada Abigail untuk pilih. Kamu pilih Abigail. Ada tak Abigail dalam ni? Dia sudah left kah? Tengok dulu. Ya. Dia sudah left. Okey, tak apa. Siapa sukarela boleh jawab? Boleh baca. Jawab tu kita jawab sama-sama. Guru PJK Okey. telah bertanya kepada Anda tentang rakan Anda yang tiada semasa aktiviti pendidikan jasmani. Rakan Anda meminta Anda berbohong
dengan mengatakan bahwa dia berjumpa dengan guru konseling. Berdasarkan situasi di atas, jelaskan tindakan Anda berdasarkan satu nilai universal. Jadi ini dia kata jelaskan. Okey, terima kasih yang membaca itu tadi. Berdasarkan situasi di atas, jelaskan tindakan anda berdasarkan satu nilai universal. Yang ini memerlukan satu nilai, satu huraian. Satu nilai, satu huraian. Okey. Baik, pelajar-pelajar yang ada dekat sini, boleh tak kalau kamu tolong masuk ke dalam whiteboard ini, cikgu kongsi dengan kamu dekat ruangan chat, kamu tolong klik link ini. Ini saya bagi kamu. Okay, kamu klik whiteboard ini supaya kamu boleh guna whiteboard itu secara individu. Saya nak tengok macam mana kamu tulis jawapan kamu. Okay, saya bagi masa dengan kamu. Saya bagi masa untuk kamu ni. Saya ulang. Okey, pelajar-pelajar yang ada dalam ni, kamu nampak tak link yang cikgu bagi dekat ruangan chat ini? Kamu klik ruangan chat ini supaya kamu boleh nampak nanti dekat sini. Okey. Sudah klik. Saya nampak seorang pelajar sudah masuk. Elika, thank you Elika. Okey, bagi yang baru cuba whiteboard ini, cikgu bukan promosi dia punya apps, tapi ini sangat membantulah, sangat membantu, terutamanya boleh semak terus jawapan pelajar. Okey, Elika dan student-student lain, kalau kamu tengok dekat sini, okey, kalau kamu nak tulis jawapan nanti tekan huruf A ni Kamu tekan huruf A, kamu boleh type jawapan-jawapan kamu dekat situ. Kau boleh type dekat situ. Okey. Kamu type jawapan dekat situ supaya kita boleh buat semakan sama-sama. Okey, Glory, thank you Glory. Teresa, thank you. Cikgu Samantha sudah masuk. Thank you. Linsiana. Okey, thank you Sari. Sylvie. Okey, very good. Sangat bagus kerjasama pelajar-pelajar ini. Okey. Saya nak kamu tolong cuba jawab soalan ini dulu. Menggunakan whiteboard itu. Kita try. Kamu jangan takut kelas. Saya memang tak pernah marah pelajar saya kalau buat salah. Saya lagi seronok kalau kamu buat salah. Sebab apa kita boleh belajar daripada kesilapan itu. Tapi jangan sengaja buat salah lah. Okey? Cuba kamu tuliskan jawapan kamu ini kelas. Saya dibagi sampai pukul 4. Slide saya pendek saja. Sabtu saya nak cuba, ni. Kita cuba sama-sama. Slide saya tak banyak pun, so tak apa, kita cuba satu-satu ni supaya saya boleh tunjukkan dengan kamu cara dia. Tak apa, kamu cuba-cuba conteng dulu pun tak apa, macam Avencia tu, dia tengah buat satu kuih jala dekat situ pun okey. Elika pun sama, okey tak apa. Kalau kamu nak tulis jawapan kamu guna huruf A ni tekan A ni, okey kamu dah terus boleh. Ya ini bukan yang pakai laptop saja boleh, guna handphone pun boleh sebenarnya. Okey, jadi soalannya kamu cuba jawab soalan ini berdasarkan situasi di atas. Okey, saya ulang situasi dia. Okey. Guru PJ ni dia tanya kepada kamu tentang rakan kamu, mana pergi rakan kamu semasa aktiviti PJK. Jadi rakan kamu ni dia sudah berpakat, sudah bagi tahu dengan kamu, tolong kamu berbohong dengan guru itu, kamu kata dengan dia, dia tu pergi jumpa guru kaunseling. Jadi berdasarkan situasi di atas, jelaskan tindakan. Okey, ingat tindakan anda berdasarkan satu nilai universal. Jadi kelas, cara kamu tulis jawapannya adalah satu nilai, satu huraian. Okey, boleh kamu tolong cuba jawab dekat whiteboard itu. Saya bagi masa dengan kamu 3 minit, okey kah? 3 minit. Ada beberapa pelajar sudah masuk dekat situ. Oh, bagusnya. Okey, cuba jawab. Cuba jawab. Cuba jawab soalan ini. Okey, saya nak set timer lah. Sekejap. Okey, saya ulang soalan tadi. Cikgu PJPK tu tanya mana pergi kawan kamu. Lepas tu kawan kamu tu dia menghilang.
dia minta kamu berbohong dengan guru PJPK itu, mengatakan bahawa dia berjumpa dengan guru konseling. Jadi berdasarkan situasi di atas, jelaskan tindakan anda, apa yang kamu akan buat, apa nilai yang akan kamu amalkan untuk bagi tahu dengan guru PJPK tersebut. Jadi jawapan kamu tu, kamu tolong tulis dekat sini. Kamu cuba, kamu cuba. Okey, contohkan macam Elika ataupun Natalie ini, kamu macam stuck macam ni, kamu tolong refresh page ini. Kamu reload this page. Supaya dia tak putus macam itulah. Kamu cuba reload. Okey, yang lain tu cuba jawab soalan dulu. Okey, saya akan pasang timing lepas ni. Siap. Okey, cikgu nak guna timer. Cikgu bagi kamu masa 3 minit, okey? Okey? 3 minit lah. Kita tengok 3 minit. Jawapan tu cuba jawab dekat sini. Okey, 3 minit. Kita mula daripada sekarang. Okey, cuba jawab 3 minit. Jawab. Okey, ini soalan dia. Okey, cuba jawab 3 minit. Okey, bagus Elika. Sudah cuba tulis jawapan. Okey, bagi yang macam tak okey dia punya line tu, kamu tolong reload macam ni. Refresh. Refresh. Kita ada 1 minit 10 saat. Okey, Teresa. Adalah saya akan bercakap jujur dengan guru PJPK. Okey. Bagusnya. Okey, saya ulang suara. Bagi yang macam putus-putus macam ni kan, kamu boleh reload page kamu tu. Boleh refresh. Cara dia adalah kamu tekan ni, yang ada arrow melengkung ni. Kamu reload saja this page. Thank you Elika for the love. Saat saya kata-kata soalan boleh conteng, kamu pun conteng lah kan. Okey. Nampak gayanya masa 3 minit kita telah pun berlalu begitu sahaja tanpa kita sedari. Baik. Cikgu akan copy kamu punya jawapan ini untuk kita bincang. Okey, contohnya macam okey. Saya harus menerapkan nilai kejujuran. Okey. Sekejap saya copy paste dulu. Toggle my whiteboard. Okey, saya letak paste banyak-banyak dulu. Okey.
untuk jawapan, okey, dia belum settle lagi. Vanisha, saya copy dulu jawapan Vanisha ini. Thank you for your that one, the answer. Copy to teacher whiteboard. Okey. Lepas ni kita akan semak. Seterusnya, Elika. Okey. Thank you. Lepas tu kita ada jawapan dari siapa lagi? Teresa. Thank you. Okey, lagi. Asmini saya sebenarnya, okey, alright, dia baru munculkan itu. Okey, saya copy jawapan kamu itu, very good. Nanti kita semak. Sekejap, saya letak new whiteboard dulu. Okey, siapa lagi yang saya belum copy ya? 1, 2, 3, 4 jawapan. Okey, bagi yang belum tu nanti kita akan ni. Baik, sekarang kita cuba semak jawapan dulu. Kita satu-satu kita semak. Okey, saya ulang. Soalan ini bertanya mengenai berdasarkan situasi di atas, jelaskan tindakan anda berdasarkan satu nilai universal. Maksudnya kamu kena ada satu nilai, satu huraian. Baik, kita cuba tengok jawapan kawan kamu ni. Okey. Untuk jawapan ini yang diberikan, okay, 1, 2, 3, 4. Okey, Wendy. Saya akan copy jawapan Wendy juga. Sekejap Wendy. Saya takut nanti dia hilang. Better saya copy dulu. Okey, nilai kejujuran. Saya akan beritahu perkara responden kepada guru tersebut. Okey, thank you. Alright, kita semak jawapan kawan-kawan kita. Bagi yang masih dalam perjalanan type jawapan tu, boleh type jawapan. Okey, kita semak dulu yang ini. Okey, kita semak. Okey. Soalannya, okey, berdasarkan situasi di atas, jelaskan tindakan anda. Okey, kalau tindakan anda, watak yang digunakan adalah saya. Okey, watak yang kamu kena gunakan adalah saya. Okey, saya ulang balik cara kamu. Okey, yang ini kalau kamu dapat soalan seperti ini, kena bulatkan. Okey, watak dia adalah, watak yang kita perlukan dekat sini adalah anda ini kamu akan letak jadi saya. Okey. Lepas tu dia minta satu nilai universal, tapi markah dia adalah 2 markah. Satu nilai ini akan dapat 1 markah. Maksudnya satu nilai tambah 1 huraian. Macam ni lah cara kamu jawab exam nanti kelas. Maksud saya apa yang kamu kena conteng, kamu buat tanda macam ni. Anda tu jadi saya, nilai tu satu nilai tambah 1 H, dapat 2 markah. Tapi kalau nak tambah huraian lain, boleh sebenarnya. Nanti saya tunjukkan. Okey? Baik. Kita tengok jawapan kawan kamu. Okey. Saya harus menerapkan nilai kejujuran dalam diri dan berkata jujur kepada guru BJPK dan rakan-rakan yang lain. Okey, jawapan ini okey, dia punya okey, saya tukar pen sekejap. Warna merah. Okey. Jadi watak dia betul. Ini adalah watak dia yang sangat memang tepat. Okey, ini watak. Okey, harus menerapkan nilai kejujuran. Okey, nilai kejujuran betul. Jadi pemeriksa dia akan ombak-ombakkan, kemudian dia letakkan huruf N1. Okey, dalam diri dan berkata jujur kepada guru PJPK tentang rakan-rakan yang lain. Okey, kenapa tentang rakan-rakan yang lain? Sebenarnya dia punya ni tadi situasinya adalah rakan anda dia seorang saja. Yang ini rakan anda dia seorang saja. Jadi satu pantang yang kamu tak boleh kelas adalah kamu tak boleh tokok tambah situasi ini. Kalau situasinya sudah macam ni, kamu tak boleh tambah cerita lah maksud dia. Kalau dia rakan anda seorang, dia adalah seorang. Okay? Jadi bagaimana? Adakah dia menjejaskan markah? Ya kelas. Dia menjejaskan markah kerana situasi ini sudah membawa maksud lain. Situasi membawa
maksud lain. Jadi dia menjejaskan markah, kamu hanya dapat 1 markah. Okey? Tak apa, kita belajar supaya kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Okey? Thank you for the answer. Okey. Seterusnya kita tengok jawapan yang kedua. Okey, yang lain tu kalau nak jawab boleh jawab. Okey, kita pergi dengan cepat. Tindakan yang sepatutnya saya lakukan adalah hormat terhadap guru, iaitu menyatakan dengan jujur terhadap guru cikgu PJPK. Okey, yang ini ada tindakan dia iaitu hormat terhadap guru, iaitu menyatakan dia memberitahu dengan jujur terhadap guru PJPK. Yang ini dia masih boleh dapat markah huraian, tetapi tak ada markah untuk nilai sebab dia tidak cukup nilai. Okey, so nilai tidak dinyatakan. Nilai tidak dinyatakan. Okey, jadi kamu dapat 1 markah. Okey, jadi kena ingatlah ikut jawab berdasarkan soalan tersebut. Okey, seterusnya nilai kejujuran. Okey, kalau boleh nilai kejujuran ini, okey, mungkin saya rasa kamu baru guna whiteboard kot, mungkinlah. Okey, nilai kejujuran ni kamu letak nokta dekat sini. Lepas tu sekejap, tindakan ini, okey, sambung dekat sini okey, tapi tak apa. Okey, nilai kejujuran betul, N1, nilai 1 dapat 1 markah. Tindakan yang saya ambil dalam statistik itu adalah saya akan bercakap jujur. Okey, bercakap jujur adalah adalah tindakan. Very good. H2 dapat 2 markah. Very good. Love. Macam kawan kamu letak love tadi. Okey, seterusnya, okey, yang ini saya ingat sikit lah, kita baca tak apa. Okey, nilai kejujuran. Okey, kalau boleh penggunaan kata huruf huruf kecil, huruf besar itu kena hati-hati sikit. Okey, tapi dia ni tak menjejaskan maksud lah. Dia masih boleh dapat markah N1. Okey, saya sepatutnya bersikap amanah dalam pelakuan terhadap guru PJPK. Okey, bersikap amanah ini jawapan dia adalah agak umum. Kenapa dia agak umum bagi saya adalah kita tak tahu bagaimana cara amanah itu. Bagaimana cara amanah? Amanah ni dia maksudnya sangat luas lah. Contohnya amanah dalam jaga tabung kelas ke, amanah mengutip duit kelas ke, amanah tidak memberitahu rakan ke. Jadi jawapan ini dia agak umum. Apabila dia agak umum, /TB. TB itu tidak berkenaan. Okay. Okay, so jangan bagi jawapan umum kelas. Kalau boleh kamu kena jelaskanlah apa tindakan dia. Bagaimana tulis tindakan, nanti cikgu akan explain dengan kamu bagaimana cara tulis tindakan. Cikgu akan bagi idea dengan kamu macam mana lepas ni untuk elakkan daripada jawapan umum. Okay. Seterusnya adalah nilai kejujuran. Okay, very good. N1. Watak adalah saya, betul. Memberitahu perkara sebenar kepada guru tersebut, very good. Memberitahu kata kerja. Saya sangat suka kalau pelajar guna kata kerja dalam tindakan. Sebab dia nampak sangat jelas kelas. Very good. Okay, 2 marks. Seterusnya, siapa punya jawapan saya belum copy lagi? Yang ini saya rasa. Yang ni. Okay. Dia pandai dia guna italic and bold dekat situ. Very good. Siapa lagi belum copy tadi? Yang tu sudah. Serlin punya. Sekejap, mengatakan perkara yang sebenarnya pada guru PJPK. Sudahkah Serlin punya tadi? Sekejap. Okey, saya copy. Sekejap, Serlin. Okay. Serlin, very good. Okay. Okay, kita semak. Okey, berdasarkan nilai universal iaitu kejujuran. Okey, kalau boleh dekat sini berdasarkan nilai universal. Okey, kalau boleh berdasarkan satu nilai universal. Yang ini jangan letak berdasarkanlah, tak perlu. Kamu straight to the point.
Subjek pendidikan moral ini kelas, dia sangat berterus terang Dia jenis yang sangat berterus terang. Dia tak nak bunga-bunga cinta. Dia nak straight to the point. Nilai universal iaitu kejujuran. Very good. And one. Tindakan saya adalah memberitahu kepada guru PJK perkara yang sebenarnya. Memberitahu perkara yang sebenarnya supaya guru PJK memberi teguran yang baik kepada rakan saya. Very good. 2 markah. Okay. Okay, jawapan yang akhir sekali kita semak. Saya haruslah mengamalkan. Okay, watak betul. Nilai kejujuran. Very good. And one. Dan mengatakan perkara yang sebenarnya kepada guru PJPK. Okay, mengatakan kata kerja. Okay, very good. Dapat 2 markah. Okay, tahniah. Ada lagi kerja yang saya belum semak. Okay, very good. Okay, kita tengok. Kita pergi kepada slide seterusnya. Okay. So itu adalah cara untuk tulis huraian lah. Okay. Rakan anda menghantar satu berita palsu kepada anda melalui media sosial WhatsApp. Jelaskan tindakan anda berdasarkan satu nilai universal yang anda pelajari. Yang ini pemberatan dia adalah 3. Lepas tu dia sediakan ruangan, bukan roman dia sediakan ruangan macam ini, macam esei. Jadi cara rangka jawapan kamu kelas adalah kamu kena berikan satu nilai universal, satu huraian lanjutan. Nah, macam mana pula ni cikgu? Dah huraian lagi. Macam mana nak jawab? Okay. Macam mana cara nak jawab kelas? Macam ni. Kamu okay. Cara kamu nak jawab adalah kita tengok. Rakan anda menghantar satu berita palsu kepada anda melalui media sosial WhatsApp. Jelaskan tindakan anda. Okey. Apa satu nilai? Okey, kita cuba jawab sama-sama dekat sini. Apa nilai yang kita nak guna? Okey. Okey, kita cuba jawab. Nilai apa yang sesuai kelas? Cuba kamu bagi idea dengan saya. Kita jawab sama-sama. Rakan anda menghantar satu berita palsu. Okey, dia bagi berita palsu kepada anda melalui media sosial WhatsApp. Maksudnya mungkin kamu bayangkanlah dia bagi kalau kamu share message itu kepada 5 orang rakan, kamu akan dapat iPad terbaru. Itu contoh berita palsu. Kalau kamu kata, okay, saya tak tahu berita palsu apa. Kamu just imagine, tapi kamu jangan masuk dalam jawapan kamu tu, jangan reka jawapan. Okay? Rakan anda menghantar satu berita palsu kepada anda melalui media sosial WhatsApp. Jelaskan tindakan anda berdasarkan satu nilai yang anda pelajari. Okay? Okay, satu nilai dia. Apa nilai yang sesuai kelas? Mari kita buat sama-sama. Nilai apa sesuai? Nilai rational. Very good. Okay. Nilai rational, jadi kamu tulis. Cara kamu tulis dia adalah kamu straight to the point. Nilai universal, kamu terus tulis. Okay. Kamu tulislah. Okay. Nilai, saya guna pen lain, warna lain. Berdasarkan alasan atau bukti. Okay. Elisa, siapa nama dia tadi? Elika kah? Elika. Rational. Okay. Berdasarkan alasan atau bukti. Okay. Itu contoh kita bagi jawapan nanti. Good. Okay. Okay. Kita cuba jawab macam Elisa kata. Okay. Nilai rasional. Okay. Kemudian, lepas kamu letak nilai kelas, kamu letak. Kamu kena pasti watak. Siapa watak dekat sini? Jelaskan tindakan anda berdasarkan satu nilai universal. Wataknya adalah rakan ke wataknya adalah anda? Siapa boleh tolong saya jawab? Anda, bagus. Okey, anda. Kalau anda tukar kepada kita yang menjawab, kita jadi apa? Saya, very good. Okey. Kelas. Okey, pelajar saya selalu tanya, cikgu, kadang-kadang saya keliru lah cikgu. Macam mana saya nak tentukan mana satu watak digunakan untuk menulis jawapan. Kelas saya selalu pesan dengan pelajar saya, tengok selepas kata tugas. Okey, apa itu kata tugas pula cikgu? Kata tugas contohnya seperti ini. Saya tunjukkan dengan kamu. Kejap
Okey. Saya selalu pesan dengan pelajar saya, kalau kamu tak tahu apa itu kata, tak tahu mana satu. Kadang-kadang pelajar saya letak rakan anda dulu sebagai watak. Kadang-kadang letak ni mereka jadi tak tahu. Jawapan dia kelas, kamu kena tengok selepas kata tugas. Kata tugas dekat sini adalah jelaskan. Okey? Okey, tindakan ini bukan watak, anda adalah watak. Jadi inilah jawapannya. Dia tak letak jelaskan tindakan rakan anda, dia letak dekat sini, jelaskan tindakan anda. Ingat kelas, kalau kamu jawab soalan, tengok kepada soalan itu punya selepas kata tugas. Jelaskan tindakan anda, selalunya macam tu. Selepas kata tugas, ini adalah kata tugas Ini adalah kata tugas. Kata tugas dia boleh jadi macam-macam, dia boleh bincangkan. Ini kata tugas bincangkan, terangkan, huraikan. Ini adalah semua kata tugas. Menjelaskan sudah, huraikan. Okey, kalau dia 1-2 markah, dia boleh senaraikan. Contohnya senaraikan. Nyatakan. Semua yang ada kan yang suruh kamu bertugas, inilah kata tugas. Okay? So jelaskan tindakan anda ini kamu akan tukar kepada saya. Okay. Mari kita kembali semula kepada whiteboard kita. Okay, nilai rasional. Saya, okay, kamu tulis watak, saya apa? Soalan ni tanya apa tadi? Tindakan. Cara, jelaskan tindakan anda. Apa yang anda akan buat? Apa yang kamu akan buat, kelas? Saya? Kita cuba sama-sama. Ataupun kalau kamu nak tulis jawapan kamu nak cuba sendiri, boleh tulis kat whiteboard kamu tu lah. Kamu boleh clean whiteboard itu ataupun new page ke, still boleh. Sebenarnya kelas gerak kerja ini nanti saya akan share dengan Cikgu Samantha, kamu akan tengok sendiri. Yang ini boleh download sebagai PDF. Saya akan share dengan kamu nanti. Okey, kita cuba. Nilai rasional, saya akan apa? Siapa yang nak cuba dekat whiteboard tu, kamu boleh tolong tulis dekat whiteboard. Nilai rasional, saya akan apa? Okay, ini soalan dia tadi. Okay, cikgu bagi 3 minit. Kamu cuba dulu. Kita cuba nilai rasional itu. 3 minit. Kamu buat dekat whiteboard tu. Okay, 1, 2, 3. Bermula daripada sekarang. 3 minit saja kelas. Kamu cuba tengok jawapan ini. Soalan ini. Nilai kita sudah bincang tadi. Kamu cuba jawab 2 markah tu lagi. Cuba dulu kelas. Cuba dekat whiteboard kamu tu. Okay, satu tindakan. Apa cara anda? Apa yang kamu akan buat? Okay, Elika sudah tuliskan jawapan dia. Kita ada 1 minit lagi. 1 minit 20 saat. Elika, maksudnya yang ini sambungan dekat jawapan ini kan? Nilai tu kena tulis dekat depan. Boleh tak kamu ubah sikit jawapan kamu tu? Kamu letak ni, kamu punya jawapan kan? Saya akan bertindak. Okey, letak nilai rasional dekat atas ni dulu.
Nilai rasional nokta, saya akan bertindak berdasarkan alasan atau bukti bahawa adakah hal tersebut benar atau tidak. Okey? Kamu letak nilai dekat atas ni dulu. Kamu modify sikit. Tak perlu padam yang lain ni, cuma tambah nilai universal supaya bila saya copy dia kita nampak jawapan penuh. Cara kamu buat adalah saya, lepas tu dia ada tindakan dekat sini dan jawapan kamu dekat sini adalah kamu ingat lagi tak mengapa dan bagaimana yang saya ajar tadi itu? Menggunakan perkataan bagaimana. Ini adalah untuk huraian. Ini adalah untuk huraian lanjutan. Ini rangka dia kelas. Ini N. So maksudnya N tambah H tambah HL. Bagaimana cara buat huraian adalah menggunakan huraian yang pertama itu adalah apa kehendak soalan tu. Kehendak itu. Kehendak soalan. Kehendak soalan dia minta tindakan ataupun cara. Ini H. Huraian lanjutan ini, HL ini, kamu guna mengapa dan bagaimana. Ini. Mengapa dan bagaimana ini. Kalau mengapa, kerana, sebab, agar, supaya. Kalau bagaimana, dengan, untuk, contoh, misal, seperti. Ini adalah untuk huraian lanjutan. Okay? So itu rangka kepada jawapan itu tadi. Mungkin ada yang sudah ada. Kita cuba. Alright. Okay, tanpa melengah masa lagi. Okay, saya ulang kelas. Untuk soalan ini tadi, 3 markah ni, kamu tengok. Cara dia adalah dia minta satu nilai. Ni, satu huraian lanjutan. Satu nilai universal yang dipilih. H itu adalah kehendak soalan. Apa itu tindakan ataupun cara yang akan kamu lakukan. HL itu bagaimana kamu menggunakan jawapan tersebut. Contohnya kita tengok dulu. Mungkin ada jawapan kawan-kawan kamu yang sudah siap dekat sini. Nilai kejujuran. Oh, ini sudah. Okey, Elika punya. Kita cuba. Okey. Lagi. Serlin. Saya haruslah menegur. Serlin ni sudah boleh ni kah? Copy kah? Ataupun kamu masih typing lagi? Sudah, okey, sudah. Okey, saya copy. Sekejap saya punya line ni dia tengok ting tong sehari hujan. Kalau pukul 3:30 macam tu mesti dia hujan. Okey. Okey. Elika, refresh and reload kamu punya whiteboard itu. Mana Serlin tadi?
Serlin, tolong juga ni refresh ataupun reload page itu Okey. Supaya saya boleh nilai kejujuran, saya akan beritahu pada guru ini. Okey, thank you Serlin. Okey. Tindakan yang saya ambil itu, saya akan bercakap jujur. Okey, itu sudah tadi. Siapa lagi jawapan? Saya akan menerapkan nilai rasional. Saya akan bertindak secara wajar. Okey, saya copy Gloria punya. Okey, ini lagi. Okey. Baik, kita semak jawapan rakan kamu Okey, kita kembali semula kepada jawapan yang ini. Kita tengok. Okey, saya pilih jawapan. Okey, nilai rasional. Okey, kalau dapat nilai rasional, okey betul. Ombak-ombak N1. Jawapan dia betul. Watak dia betul. Saya akan berfikir berdasarkan alasan atau bukti yang nyata supaya dapat mengambil tindakan yang wajar. Okey, yang ini saya tahu ini adalah kamu tengok ini kan. Kamu tengok kepada maksud nilai itu bulat-bulat, betul? Okey. Yang ini untuk berfikir berdasarkan alasan atau bukti yang nyata, ini adalah maksud nilai rasional yang diambil secara bulat-bulat. Bulat-bulat tu maksud saya kelas bukan bulat-bulat macam ini bukan. Maksud saya adalah 100% sama. Okey. Kalau jawapan 100% macam ini kelas, dia tidak boleh diterima lah. 100% jawapan bulat-bulat tidak boleh diterima. Kerana dia tak nak pelajar sekarang ikut hafal-hafalan. Kecuali kalau dia tanya maksud nilai. Kalau dia tanya dalam situasi ni, dia tak nak maksud yang bulat-bulat itu. Okey, yang ini tak dapat markah. Sepatutnya kamu kena bagi satu tindakan, apa yang kamu kena buat. Dan satu lagi, kenapa kamu berbuat sedemikian? Ataupun bagaimana cara kamu berbuat sedemikian. Okey? Okey, so dapat satu markah. Okey, seterusnya kita akan tengok jawapan rakan kamu seorang ni. Okey, sebagai rakan yang bertanggungjawab, saya haruslah menegur dia. Okey. Yang ini jawapan ni tak ada nilai. Okey. Jawapan ni tak ada nilai. Tapi ada huraian. Huraian dia adalah menegur dia dan memberitahu kesan jika menyebarkan berita palsu. Okey, memberitahu. Okey, kata kerja, very good. Menegur dia, okey. Yang ini pun betul, bertanggungjawab. Bertanggungjawab menegur. Bagaimana cara menegur? Dengan memberitahu. Okey, yang ini dapat satu markah. Okey. So, tapi markah tak cukup sebab nilai tak ada. Kalau letak nilai tadi mungkin boleh dapat betul 3 markah. Okey. Seterusnya adalah nilai rasional, betul, N1. Saya akan bertindak berdasarkan alasan terbukti bahawa adakah hal tersebut benar atau tidak. Okey. Saya akan bertindak berdasarkan alasan atau bukti bahawa adakah hal tersebut benar ataupun tidak. Maksudnya berita itu betul ataupun tidak lah kan. Okey, tindakan dia betul tetapi dia tak cukup satu lagi huraian. Tak ada. Macam mana cara nak sambung jawapan ini kepada ada huraian? Kamu gunakan perkataan mengapa, bagaimana. Saya akan bertindak berdasarkan alasan terbukti bahawa adakah hal tersebut benar atau tidak. Maksudnya bagaimana? Kenapa? Supaya kamu dapat menambah lagi jawapan kamu dekat sini. Saya akan bertindak berdasarkan alasan terbukti
bahawa adakah hal tersebut benar atau tidak. Hal ini kerana, kamu boleh tambah hal ini kerana sekiranya berita palsu tersebar, saya boleh dikenakan tindakan seperti dipenjarakan. Kalau kita sebarkan berita palsu boleh dipenjarakan. Okey, so macam mana adalah nilai dapat 1 markah. Huraian ini adalah tindakan kamu. Ini adalah kamu punya tindakan dapat 1 markah. Okey. Dan bagaimana buat huraian lanjutan itu? Gunakan perkataan kerana ini. Okey. Next, akhir sekali jawapan. Saya akan menerapkan nilai rasional. Okey, bagus. N1 dapat markah untuk nilai. Saya akan bertindak secara wajar berdasarkan bukti dan alasan. Saya akan bertindak secara wajar. Okey. Bertindak secara wajar ini kelas. Bertindak secara wajar ini, jawapan ni ada agak umum. Bagaimana kamu bertindak wajar? Adakah kamu melaporkan? Adakah kamu menasihati? Menasihati rakan saya untuk berhenti menyebarkan berita palsu? Bertindak secara wajar ni dia agak umum. Okey, bagaimana jawapan kamu tidak umum? Gunakan perkataan seperti supaya jawapan kamu tu jelas. Sebab bertindak secara wajar ni sangat besar kelas. Kamu pergi melaporkan ke, kamu pergi menasihati ke, kamu bertindak wajar. Banyak sangat choice of wajar ini berdasarkan alasan supaya. Okey, supaya ini pun bagus. Kamu ini cara untuk buat HL sebenarnya supaya tidak menyebarkan maklumat palsu. Tapi jawapan ni jadi tak betul lah sebab sudah salah dekat tindakan yang pertama. Okey, N1. 1 markah. Jadi kamu tak boleh guna jawapan umum seperti inilah. Kalau nak guna jawapan seperti umum, gunakan seperti bagaimana cara dia. Okey. Ada lagi tak yang bagi jawapan lain? Okey, tak ada. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Saya harap kamu masih dalam keadaan okey lagi, celik lagi, buka mata lagi tengok. Okey. Baik, seterusnya kita macam ni adalah nilai untuk KFC. Bagaimana aplikasi KFC? Josh Lee sentiasa melayari internet tanpa mengulang kaji pelajaran. Menjelang peperiksaan, dia mencari helah untuk meniru. Wajarkah tindakan Josh Lee? Berikan justifikasi anda. Okey, pelajar dia terus kecut perut dia tengok perkataan justifikasi ni. Kalau boleh nak sembunyikan muka tak tahulah apa maksud justifikasi. Kelas, justifikasi ni sebenarnya maksud dia senang saja. Justifikasi ni adalah sebab, kenapa, alasan, kerana. Itu dia punya yang paling mudah untuk kamu faham. Okay, kalau macam mana nak guna tindakan KFC ni cikgu? Okay, macam ni. Tindakan Josh Lee adalah tidak wajar. Soalan dia tanya wajar atau tidak. Jawablah tidak wajar. Hal ini demikian kerana, ini kamu tengok macam mana cara buat justifikasi. Gunakan kerana, meniru semasa peperiksaan adalah melanggar peraturan peperiksaan. Apa faktor dia salah? Kenapa? Kenapa dia salah? Sebab itu adalah melanggar peraturan. F, kesannya Josh Lee akan dikenakan hukuman jika ditangkap. Contohnya keputusan peperiksaan Josh Lee akan ditahan dan Josh Lee akan gagal dalam peperiksaan. Okey, KFC ini kelas dia tak semestinya ikut urutan, dia bebas. Dia sebagai panduan untuk kamu bagi, dia adalah sebagai panduan untuk bagi kamu